Hai, okey, hari ini kita akan belajar subjek geografi tingkatan 2. Untuk subjek ini kita akan lihat topik pengangkutan di Malaysia. Okey, kalau pelajar ingat masih ikut nota saya dah pernah sentuh berkenaan dengan topik ini, dan untuk hari ini adalah sambungan bagi komplitkan topik ini. Okey, kalau kita tengok untuk topik kali ini kita akan sentuh 4 perkara. Yang pertama kita akan lihat berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Yang kedua kita akan lihat berkenaan dengan kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Yang ketiga kita akan lihat kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Dan yang terakhir kita akan tengok amalan pengangkutan lestari. Okay, ada 4 perkara yang kita akan sentuh. So, kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama adalah berkenaan dengan faktor yang menentukan mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Kat sini kita ada 4 faktor yang mempengaruhi untuk pembinaan jaringan pengangkutan di Malaysia. Okay, yang pertama kita akan lihat berkenaan dengan bentuk muka bumi. Seperti mana kita tahu, di Malaysia ni kita ada pelbagai bentuk muka bumi. Di mana bentuk muka bumi ini mempengaruhi kita punya jaringan pengangkutan di Malaysia. Contohnya kat sini kita ada tanah tinggi, tanah pamah, lembangan sungai, pinggir laut. So antara kawasan-kawasan ni dia adalah mempengaruhi bagaimana kita nak buka jaringan pengangkutan di kawasan situ. Seperti mana kita tahu kalau kawasan tu tanah pamah dia sangat sesuai lah untuk pembinaan jaringan pengangkutan ni. Tapi kalau tanah tinggi di lembah sungai, biasanya kalau kita nak bina jaringan pengangkutan di kawasan-kawasan seperti yang saya sebut tadi, dia agak memerlukan kos yang sangat besar. Sebab itulah kita lihat dekat kawasan-kawasan tanah tinggi dan juga lembah sungai ni kurang jaringan pengangkutan yang diadakan. Disebabkan faktor-faktor kos lah. Tapi mungkin adalah macam kita pergi Cameron Highland, ada laluannya. Cumanya dia ada 2 laluan je. Macam nak pergi situ kena lalu kawasan yang sama kan. Sebabnya untuk kita nak bina kawasan tu kita nak kena teroka bukit-bukit yang ada tu melibatkan kos yang sangat besar. Kalau biasanya pinggir laut ni kita akan menyediakan pelabuhan-pelabuhan lah yang mana kawasan yang terlindung daripada tiupan angin dan sebagainya tu dia sangat sesuai untuk pembinaan pelabuhan. So kat situ boleh jadilah transaksi aktiviti perdagangan dan perniagaan kat situ Okay, so kita katakan bentuk muka bumi ni sangat memberi peranan atau pengaruh terhadap pembinaan jaringan pengangkutan. So yang kedua kita lihat berkenaan dengan kemajuan teknologi. Kita tahu sekarang ni negara kita yang sedang membangun ini mengarah kepada teknologi yang semakin canggih kan, mengikut perkembangan teknologi. Jadi dengan ada teknologi yang pelbagai ini membolehkan jaringan pengangkutan ni disediakan dalam pelbagai bentuk. Antaranya yang kita boleh lihat dekat sini, pembinaan terowong smart yang berfungsi sebagai aliran air dan juga laluan kenderaan. Kalau kita tengok sini, dia ada 2-in-1 kegunaan dia kan. Dengan guna teknologi, so dua perkara tu boleh dilakukan. Kemudian kita boleh tengok antara contohnya pembinaan lebuh raya Timur Barat yang merentas tanah tinggi dan sungai. Nampak dekat situ. Walaupun kos dia besar, tapi sebab kita ada teknologi yang canggih ni, kita dapat menghasilkan lebuh raya yang boleh merentasi kawasan tanah tinggi dan juga sungai kan. Kemudian kita ada laluan bawah tanah bagi projek MRT yang digunakan teknologi tinggi. Itu adalah kemajuan teknologi yang membantu dalam mempengaruhi jaringan pengangkutan dekat Malaysia. Okey, yang ketiga kita ada faktor dasar kerajaan, di mana kita lihat kerajaan ni dia ada sasaran dia untuk memajukan negara dengan ada penambahan jaringan pengangkutan yang lebih baik, pembaharuan dan sebagainya. So dekat sini melalui dasar-dasar kerajaan ni, kerajaan dia akan buatlah antaranya kita tengok Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. SPAD tu bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat. Lepas tu kita ada salah satu bidang keberhasilan utama negara, NKRA ni. NKRA bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam bandar. Kemudian dalam bajet 2017 juga kerajaan telah membelanjakan sebanyak 55 bilion untuk pelaksanaan East Coast Rail Line ECRL, yang mana dia adalah menghubungkan Lembah Kelang dan Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Ini antara dasar-dasar kerajaan lah, mana kerajaan rancang untuk dalam jangka masa panjang, jangka masa pendek untuk menambah baik jaringan pengangkutan yang sedia ada ni. Okey, so yang keempat adalah kegiatan ekonomi. Biasanya kawasan-kawasan yang mempunyai sumber ekonomi, yang ada aktiviti ekonomi tu biasanya jaringan pengangkutan dia sangat komplit lah. Dia ada berbagai jenis jaringan pengangkutan yang memudahkan aktiviti ekonomi tu untuk mengeluarkan produk dia untuk dihantar ke mana-mana kan. Contohnya kat sini kita ada
kawasan sumber mineral kan, dekat Sarawak, Bintulu, dekat mana lagi, dekat Johor, dekat Lumut, dia ada sumber mineral ni, maka dekat situ dia adalah bandar yang sangat majulah. Dekat situ ada pelbagai kemudahan jaringan pengangkutan untuk memudahkan transaksi ataupun mobiliti sumber-sumber tu ke tempat-tempat prosesan lah. Begitu juga dengan kawasan-kawasan pertanian, biasanya dia mempunyai jaringan pengangkutan yang agak baik untuk memudahkan aktiviti ekonomi tu berjalan dengan baik. Okey, ini adalah faktor yang menentukan pembinaan jaringan pengangkutan dekat Malaysia. Dia akan melihat kepada 4 perkara ini. Okey, yang seterusnya kita lihat berkenaan dengan kepentingan pengangkutan darat, air dan udara. Okey, yang pertama kita lihat berkenaan dengan kepentingan darat. Okey, kenapa kepentingan jaringan pengangkutan darat ni sangat kita lihat untuk kita lihat. Kita lihat kat sini pengangkutan darat, contohnya kalau kita dah tengok sebelum ni, kita ada bas kan, kita ada kereta api, kita ada kenderaan kereta dan sebagainya. Itu adalah pengangkutan darat kan. Mana-mana yang duduk kat darat tu, itu adalah pengangkutan darat. Kenapa pentingnya pengangkutan darat ni? Kita tengok kat sini ada 6 kepentingan yang kita boleh bincangkan. Yang pertama adalah membawa penumpang dan barang. Mostly kenderaan yang kita guna sama ada darat, udara, air ni, memang kegunaan dia adalah itulah persamaan dia. Membawa penumpang. So contohnya bas kan, taksi, Grab yang ada tu, dia adalah membawa penumpang. Manakala barang ni kita ada kargo kan. Kita ada apa lagi pengangkutan, kita ada lori, trailer dan sebagainya yang bawa barang dari satu lokasi ke satu lokasi kan. Kemudian dia membangunkan bandar satelit. Ini antara kepentingan dia. Di mana kalau kita lihat bandar satelit ni menyokong bandar raya berhampiran dan sesuai dijadikan kawasan kediaman dan perindustrian. Dihubungkan dengan bandar utama melalui bas, LRT, komuter. Contohnya Putrajaya menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Maksudnya kawasan pinggir bandar, bukan kawasan sebelah bandar yang telah maju disebabkan oleh bandar, itulah kita sebut sebagai bandar satelit. Okay, yang seterusnya kepentingan dia mempertingkatkan darjah ketersampaian, menghubungkan kawasan pendalaman dan kawasan pendalaman tu kita pun boleh akses dia. Kalau Sabah Sarawak kawasan pendalaman tu pun kita masih boleh akses dia dengan ada pengangkutan darat ni. Meningkatkan sektor pertanian. Kita tahu bila ada kawasan yang berasaskan ekonomi di situ, mesti ada pengangkutan. So pengangkutan darat ni merupakan antara yang sangat terpenting dalam aktiviti pertanian. Kita tahu pertanian ni biasanya di kawasan-kawasan luar bandar kan. So untuk kita memindahkan barang-barang ini kepada kilang, kepada pasaran, mesti memerlukan kenderaan. So kenderaan yang paling sesuai dekat sini adalah pengangkutan seperti lori. Itu kan. Kemudian yang keempat adalah pembangunan wilayah koridor utara ekonomi, yang mana melibatkan pelabur asing dan memberi tumpuan kepada pelaburan tempatan. Contoh jadi macam itulah wilayah pertanian Pantai Timur, ACER, kita ada Sarawak Corridor of Renewable Energy SCORE dan juga Sabah Development Corridor SDC. Itu antara wilayah-wilayah koridor yang dibangunkan untuk pembangunan negara lah. Itu pentingnya kenderaan-kenderaan ni untuk membawa masuk dan membawa keluar segala-gala produk ekonomi yang berada di kawasan situ. Lain terakhir kepentingan adalah membangunkan kawasan sekitar. Seperti mana kita tahu, pembinaan pendapatan baru dan akan memajukan kegiatan ekonomi. Contohnya pembangunan bandar baru nilai akibat pembinaan lebuh raya antara Kuala Lumpur dan Seremban. So akan wujudlah kawasan-kawasan sekitar yang juga akan membangun disebabkan oleh pelbagai kemudahan yang ada kat situ. Okay, ini adalah kepentingan pengangkutan darat. Yang seterusnya adalah kepentingan pengangkutan udara. Yang mana kita tahu pengangkutan udara kita dekat Malaysia ni kita ada kapal terbang lah. Kapal terbang yang digunakan secara komersial. Okay, kalau kita tengok kepentingan udara ni, dia dapat menggalakkan integrasi nasional yang mana menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Kemudian dia dapat meningkatkan darjah ketersampaian, membawa penumpang, mengangkut barang, menggalakkan pelancong serta menghubungkan kawasan pendalaman dengan bandar, menjimatkan masa. Sebabnya kalau kita guna flight ni, kapal terbang ni, dia memerlukan masa yang sangat singkat lah berbanding dengan pengangkutan darat kan.
Okey. So ini adalah kepentingan dia. Darjah ketersampaian dua-dua pun sama dia nak menghubungkan kawasan bandar dengan kawasan pendalaman dan juga melalui pengangkutan yang ada ni dia dapat menjimatkan masa kita. Okay, kepentingan pengangkutan air pula. Kalau kita tengok dekat sini dia dapat menghubungkan kawasan pendalaman. Sama je dengan istilah meningkatkan darjah ketersampaian tadi, membawa penumpang dan barang. Okey, sama, mengendalikan urusan perdagangan. Okey, ini specialnya kalau kata kapal ini untuk pengangkutan air ni sangat sesuai untuk aktiviti perdagangan yang melibatkan barang-barang yang beli banyak secara pukal ni. Okey, so selesai kepentingan bagi pengangkutan udara, air dan darat. So yang topik yang seterusnya kita lihat berkenaan dengan kepentingan pengangkutan awam. Okey, topik kepentingan pengangkutan awam ni kita dah bincang minggu lepas, di mana dekat Malaysia ni kita ada 3 jenis pengangkutan awam. Yang pertama darat yang terdiri daripada jalan raya dan juga kereta api. Kemudian kita ada pengangkutan air, feri dan bot. Kemudian kita ada pengangkutan udara, kapal terbang kan. So kalau kata pengangkutan awam ni adalah disediakan kepada orang ramai oleh pihak kerajaan ataupun pihak agensi-agensi lah, di mana kalau kita tengok kepentingan pengangkutan ni antaranya adalah mengurangkan kesesakan lalu lintas. Contohnya kawasan bandar-bandar kan, dia nak mengurangkan kesesakan lalu lintas. So kerajaan ataupun pihak swasta ni telah menyediakan public transport yang memudahkan kita bergerak dari satu lokasi dengan lokasi lain tanpa menempuhi jam. Okey, yang kedua adalah memajukan industri pelancongan. Okey, kalau kita tengok kita ada pelbagai perkhidmatan kan, perkhidmatan yang disediakan seperti teksi, bas, rel bersepadu memudahkan pergerakan pelancong dalam negara. Kemudian dia dapat mengurangkan kos. Penggunaan kenderaan awam lebih murah berbanding dengan penggunaan kenderaan sendiri. Kemudian mewujudkan peluang pekerjaan. Perkhidmatan teksi, bas dan juga rel bersepadu ni menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Mengurangkan pencemaran udara, mana penggunaan pengangkutan awam seperti rel bersepadu dapat mengurangkan pembebasan asap kenderaan kerana menggunakan tenaga elektrik. Dan yang terakhir kepentingan dia adalah mempertingkatkan darjah ketersampaian. Macam tadilah, pengangkutan awam ni mudah untuk kita sampai ke destinasi yang dituju dengan mudah dan cepat. Maksudnya dapat menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain dengan mudah lah. Okey, so ini adalah kepentingan pengangkutan awam. Yang ini kita guna untuk kemudahan kita pada bila-bila masa sahaja. Kita kena bayar tambang lah biasanya untuk pengangkutan awam. Okey, yang seterusnya terakhir untuk topik ni kita akan melihat kepada amalan pengangkutan lestari. Apa pentingnya amalan pengangkutan lestari, ataupun terlebih dahulu kita tahu apakah itu lestari ni. Lestari ni adalah keadaan di mana tidak berubah-ubah atau kekal ataupun tetap. Bagaimana kita nak pastikan environment kita tu dengan ada penambahan pengangkutan dan sebagainya dia still lestari. Kita sangat kena jagalah kelestarian ni supaya kita tak akan berhadapan ataupun generasi kita masa akan datang ni masih boleh menikmati apa yang kita nikmati ni kan. Okey, so antara kepentingan dia kenapa kita kena ada pengangkutan lestari ni, pertama nak mengurangkan kos bahan api. Seperti kita tahu, mengurangkan bahan api. Seperti mana kita tahu kenderaan yang kita guna pakai sekarang ni menggunakan petrol kan, petrol yang dapat daripada hasil sumber mineral kita, petroleum. Di mana petroleum ni adalah satu sumber yang tidak boleh diperbaharui kan. Kalau kita menggunakan secara berterusan, maka dalam situasi ini akan menyebabkan sumber tersebut akan habis dalam masa yang akan datang kan. So dekat sini untuk mengekalkan kelestarian ni, pelbagai kaedah yang kerajaan kita dah suggest. Ada organisasi-organisasi yang telah bina ataupun menghasilkan sesuatu yang penggunaan selain daripada bahan petroleum tu. Contohnya sekarang ni kita ada Elon Musk kan, tengah glamour sekarang ni, billionaire dunia yang menghasilkan kereta hybrid ataupun kereta elektrik untuk menggantikan penggunaan bahan api ni. Okay, kemudian kita ada dengan adanya pengangkutan lestari ni, kita boleh mengelakkan kesesakan lalu lintas. Di mana di sini kita menggunakan pengangkutan awam, mengurangkanlah kesesakan lalu lintas. Kalau tengok mungkin kawasan luar bandar ni tak terasa sangat dengan kesesakan lalu lintas, tapi kawasan bandar yang seperti Kuala Lumpur tu dia sangat padat kan.
dengan kenderaan nak pergi ke mana pun jam. So dengan ada pelbagai kemudahan pengangkutan awam ni, dia dapat membantu kita mengelakkan kesesakan lintas. Kemudian mengurangkan pelepasan bahan pencemaran. Tadi kita kata kita guna bahan api kan. So bahan api tu dia akan membuatkan pembakaran dalam proses enjin kita bergerak tu. So dekat sini dia ada pembebaskan karbon dioksida kan. Bila pembebasan karbon dioksida yang terlalu banyak ni akan menyebabkan berlakulah pemanasan global dan sebagainya kan. Ini tak baik untuk kita punya environment. Okey, yang keempat kepentingan dia adalah meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Yang seterusnya mengurangkan hakisan. Sebab apa kita kata mengurangkan hakisan ni? Seperti mana tadi kita tahu, bila ada kemajuan teknologi dan sebagainya, kita akan teroka bukit, sungai untuk dijadikan kawasan jaringan pengangkutan kan. So dekat sini akan menyebabkan kawasan-kawasan bukit sebagainya tu terhakis. Dan yang seterusnya terakhir, dapat meminimumkan kemusnahan flora dan fauna. Ini sangat penting sebabnya kalau kita meneroka terlampau banyak ni akan menyebabkan kemusnahan lah tumbuh-tumbuhan, haiwan di kawasan tu. Bila kita nak bina kawasan lapangan terbang ke, kita nak bina lebuh raya dan sebagainya, kita akan mengorbankan lah kita punya flora dan fauna ni. So pentinglah kita untuk memastikan lestari tu kena ada dalam perkembangan teknologi yang sedia ada ni. Okay, antara amalan yang kita boleh buat untuk memastikan kelestarian ini wujud dalam kita punya arus kemajuan kita, antaranya adalah penggunaan kereta elektrik dan hybrid. Tadi saya sebutkan untuk pengurangan dalam penggunaan bahan api tadi tu, kita boleh tukarkan penggunaan petrol kepada tenaga elektrik dan juga hybrid. Okay, yang seterusnya berkongsilah kereta. Maksudnya kalau ada rakan sekerja yang tinggal berdekatan, pergi sekali, rakan kelas yang tinggal kawasan taman yang sama, berkongsi-kongsi kereta untuk pergi sekali dan sebagainya lah. Gunakan pengangkutan awam. Ini kalau kawasan-kawasan bandar sangat mudah untuk mendapatkan pengangkutan awam ni. So gunakanlah pengangkutan awam untuk elakkan kita punya negara ni, ataupun untuk mengekalkan kelestarian dalam pengangkutan. So, itu sahaja untuk topik ni. Apa yang kita dah bincang tadi, kita dah bincang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dekat Malaysia ni. Ada 4 faktor. Kemudian yang kedua, kita tengok kepentingan pengangkutan darat, udara dan air. Dan yang ketiga, kita dah tengok berkenaan dengan amalan pengangkutan yang ada lestari, amalan pengangkutan lestari yang dilakukan dekat Malaysia ni antaranya ya. So, saya harap nota yang saya kongsi ini sangat bermanfaat kepada pelajar untuk membuat ulang kaji berkenaan dengan topik ini. Okey, terima kasih kerana sudi datang ke channel saya.